Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, seperti yang saya janjikan sebelum ni, saya nak kongsikan kepada anda semua terlebih dahulu sebelum saya usulkan perkara ini ataupun dokumen yang kita perolehi daripada hasil soal selidik terhadap keputusan permohonan JKP 2.0. Okey, soal selidik ini dah berjalan bermula pada 27 hari bulan November yang lepas, beberapa hari yang lepas. Ketika itu keluarnya keputusan kelulusan untuk permohonan JKP 2.0. So saya ambil inisiatif ini untuk buat sedikit soal sidik kerana saya melihat ramai yang tidak berpuas hati dan ada segelintir sekelumit kecil yang berpuas hati. So kita nak ukur sejauh manakah pemohon yang telah memohon bantuan ini telah mendapat keputusan kelulusan, dan apa perbezaan kelompok yang membuat JKP 1.0 yang rayuan ni dengan permohon yang baru JKP 2.0 dapat kelulusan ataupun tidak. So ini antara objektif aim untuk permohonan perkara ini. Okey, kita terus kepada responden. Setakat hari ini 29 bulan 11, belum akhir lagi, sekitar ada satu hari lagi, saya dapat kumpul seramai 1497 orang responden yang mana average masa dia orang untuk menjawab satu soal selidik ini dalam 6 minit lebih, dan majoriti mereka aktif dalam media sosial ataupun dalam jaringan internet. Baik, saya tak nak penjelaskan secara detail InsyaAllah saya akan buat benda ini dalam bentuk rumusan untuk di email ataupun dihantar by letter ataupun macam mana sekalipun. InsyaAllah saya akan cuba hantar dan keputusannya terpulanglah dengan pihak yang bertanggungjawab menerimanya nanti. Baik. Okay, untuk result umur soalan pertama kita lihat yang pertama saya baca yang tinggi 31 tahun hingga 60 tahun yang terlibat secara langsung menjawab soal sidik ini dan mereka nanti kita akan lihat apa-apa di kalangan ini, apa kesannya, apa impaknya kepada soalan-soalan lain. Dan 700 orang di kalangan responden berumur, okey, dah tambah balik 98, 1498 orang. Tambah lagi, kita boleh tambah lagi, okey. 7, okey, tadi isi pun 701. Maksudnya umur yang mengisi 18 tahun hingga 30 tahun. Alright. Okey, kita lihat bangsa pula, bangsa Saya buat bangsa ni keseluruhan Maafkan saya jika tidak ada bangsa yang termasuk dalam ni. Cumanya yang terlibat secara langsung menjawab soal selidik ini adalah yang paling tinggi, iaitu bangsa Melayu. Mereka terkesan ataupun menjawab soalan ini. Kita lihat, okey, ada pertambahan lagi. Tambah lagi. Alright, kemudian yang kedua tinggi adalah Bumi Putra Sabah. Saya baca macam ni dan anda boleh lihat figure kat tepi ni. Yang ketiganya adalah Bumi Putra Sarawak. Yang keempatnya adalah China. Yang kelima adalah Iban. Yang keenam adalah India, dan yang ketujuh adalah Melanau. Kita lihat paling tinggi adalah Melayu. Kemudian agama Islam, kalau dah Melayu tinggi memang agama Islam ni di sini akhirnya mendominasi keseluruhan dia punya result keputusan. Jadi kat tepi tuan-tuan boleh lihat kat sini dia punya jawapan. Baik, saya tak nak baca secara detail, nanti saya akan buat dalam bentuk rumusan. Kemudian saya baca tinggi paling tinggi mereka terkesan gagal ataupun tidak lulus untuk permohonan JKP 2.0 adalah di kalangan peniaga kecil dan sederhana berjumlah 1280 orang faham. Kemudian di kalangan mereka juga adalah peniaga syarikat makro di tempat yang kedua, tahap yang kedua. Ketiga adalah peniaga pasar malam kesian memang. Yang keempat adalah pesara kerajaan. Seterusnya perniagaan syarikat makro besar. Baik, status mereka yang respon terhadap soal selidik ni adalah 1553 orang paling tinggi, iaitu di kalangan yang dah berkahwin, bujang 351 dan ibu tunggal 85. Okey, paling rendah adalah bapa tunggal. Tuan-tuan boleh lihat video ni, saya tak nak bagi yang ekstra kat sini.
Okey, semuanya kita lihat memang warga negara Malaysia ya, 1409 yang menjawab. Okey, kita lihat kat sini. Ada respon menyatakan SSM ni kenapa, PBT ni kenapa, LHDN ni. Kita lihat kat sini, anda yang menjawab di dalam kalangan mendaftar syarikat atas lesen SSM seramai 750 orang. Kemudian mendaftar atas lesen PBT seramai 633 orang dan LHDN 64 orang. Yang lain pun ada juga atas 50. Okey, kita lihat ya. Jenis perniagaan yang paling banyak adalah milikan tunggal. Sebanyak 1314 orang responden ya yang menjawab soalan ini. Di kalangan mereka memiliki syarikat perniagaan milikan tunggal. Yang keduanya adalah perkongsian. Ketiga adalah ada yang lain syarikat sebagainya. Ada 13 orang ya. Syarikat Bahad koperasi tak ada. Yang koperasi tak ada. Okey, tempoh perniagaan rata-rata kat sini ya, rata-rata kita lihat figur kat sini 1085 orang ya, kurang 5 tahun perniagaan, mungkin baru nak build dia punya sebagainya. Saya tak boleh buat persepsi kat sini. And then 5 hingga 10 tahun ada 346 orang responden yang dah berniaga pada tempoh tersebut. Baik. Ini agak sekata sikit seimbang. Yang paling banyak kat sini adalah mereka yang menggunakan alamat kedai sendiri ya, mungkin bangunan sendiri ataupun blok kampung sebagainya, ini sendiri. Keduanya adalah ada kat sini mungkin alamat-alamat tertentu. So kat sini ada pertimbangan sikitlah, kita lihat ya, PBT, sewa pejabat bangunan sebagainya, alamat mereka. Pemohon yang menjawab ataupun menjadi responden kepada soal sidik saya pada kali ini iaitu seramai 1457 orang, terdiri daripada pemohon yang baru ya, pemohon yang baru, bukan rayuan hanya 42 orang. Melihat kepada rayuan ini mungkin mereka gagal untuk permohonan yang lepas ya. Baik, tempat perniagaan kat sini kita lihat yang paling banyak ataupun paling tinggi mendominasi keseluruhan data respon terhadap keputusan ini adalah mereka berniaga di rumah, mungkin disebabkan pandemik COVID-19, so tak ada peluang untuk berniaga kat luar. Ini mereka mendominasi sebagainya. Yang keduanya ada kedai bangunan, mungkin kedai bangunan ni ada sewaan sebagainya, ini perlu dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang tertentu ya. Baik, sedikit 13 ini saya tak nak baca, saya tak nak kongsi, saya tak nak bagi tahu lebih kat sini, takut nanti anda terbaca benda-benda yang tak elok sebagainya. Saya takut dituduh membuat satu provokasi terhadap pihak yang bertanggungjawab. Baik, ini tujuan memang saya tak sedia maklum, memang untuk membangun, memperkasakan perniagaan. Okey, hanya 8 orang ya, 8 orang yang menjadi responden soal sidik ini lulus. 8 orang, hanya 1% saja, dan secara majoritinya adalah 1491 orang yang tidak lulus. Agak besar angka ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kod tidak lulus, sepenuhnya kod tidak lulus ini geng 404. So mungkin anda boleh bagi feedback, komen, sebab ada perbezaan dalam kod 4 about VIP profil tinggi, ataupun ada juga definisi dia tidak wujud agensi. Ini kita akan cuba rungkai nanti insya-Allah ya. Ini kod 4 paling ramai ya, kod 4 paling ramai. Yang keduanya kod 1, yang ketiganya ada ni kita tak sure apa kod mana sebagainya, sebab dekat sini memang semua kod dia ada 9 ya. Baik, ini pun saya tak nak baca makluman kepada anda, ini rahsia anda, saya tak nak baca kepada sesiapa pun. Nanti pihak yang bertanggungjawab akan baca part ni. Kemudian seramai 1312 memberi cadangan untuk buat semakan semula, dan seramai 189 orang yang mencadangkan supaya GKP 3.0 dibuka semula. Okey. Baik, perasaan kat sini kita lihat paling tinggi adalah sangat tidak puas hati. Faktor mungkin disebabkan kadar ini tadi terlalu tinggi ataupun kadar ini terlalu tinggi, menyebabkan faktor kat sini bertambah ya. Sangat tidak puas hati. Tidak puas hati hanya yang berpuas hati hanyalah 0.9% sahaja dan 1.2% sahaja yang berpuas hati. Baik, ini rating tak sampai 3, tak sampai 4. Rating pengurusan GKP 2.0
hanyalah 1.75 sahaja, dan secara keseluruhan mereka bersetuju untuk data ini dikongsikan kepada pihak berkaitan seramai 1474. Baik, itu saja. Nanti apa-apa saya akan buat perkembangan baru berkaitan tentang isu ini daripada tuan-tuan dan puan. So, buat ada masa lagi, so share benda ni seberapa ramai, seberapa banyak yang boleh menjawab ataupun menjadi responden ke atas kajian soal sidik berkaitan tentang keputusan permohonan PKP. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.